Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamd wa lakal syukr. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa afah. Na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah berpagi dengan penuhnya nikmat rahmat. Sentiasa kita mensyukuri nikmat dengan hati, mulut dan segala anggota kita dengan iman yang wajib diperbaharui semua, dan janji kita dengan Allah. Bangun tidur, nak tidur pun bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur pun alhamdulillah. Kita sebut di hujung doa bangun tidur tadi, wa ilaihin nusyur. Ingat semua kita akan mati, dan persiapan semua dah kita kalau kita dipanggil balik untuk menemuinya. Kita hanya tak ada yang milik kita. Orang akan kata kita bila kita dipanggil, inna lillah, kita ni milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali balik pada Allah. Itulah yakinnya kita dalam menjalani hidup harian kita. Walaupun dapat nikmat, jangan lupa nikmat yang kita perolehi ini akan disoal oleh Allah. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Walaupun kita diuji dengan susah, sabar, kena ada semua dalam hidup. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Itu doa yang direkod dalam Quran, doa Nabi yang sentiasa minta pada Allah. Termasuklah Nabi dalam ayat tu, Nabi Yusuf. Dia dapat dia kena uji oleh Tuhan. Start daripada awal beberapa ujian, dan dapat akhir sekali jadi raja, dan tidak nak balas dendam kepada adik-beradik dia, tapi doa dia, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yang pentingnya apa saja yang kita perolehi, kita dapat menemui Allah, dan bila soal kita dengan nikmat-nikmat, kita boleh bersedia untuk jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boleh sihat lagi ni, boleh mari deh. Alhamdulillah. Ustaz Sofi masih di Indonesia. Berapa dia pergi tarikh berapa ni, katanya 4 hari bulan baru balik. Dia minta Allah tolong marilah, dan alhamdulillah boleh sambung dengan ahli jemaah. Yang saya duk baca kitab sebelum ni nya, kitab Kaifa Nabda Bil Iman, bagaimana kita nak mula hidup harian kita dengan iman. Iman yang mula dengan takut pada Allah. Hamba dah baca hari itu 15 perkara yang kita sentiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tak nak baca ulang dah lah ni. Macam mana nak suruh kita rasa takut. Kemudian sentiasa kita bertadabbur Al-Quran. Dalam semaya tadi kita boleh baca, boleh dengar, boleh berhati. Kita baca sendiri pula. Tadabbur dalam beberapa perkara, di antaranya pernah baca pada minggu lepas. Tadabbur dan tafakkur pada ciptaan Allah yang disebut dalam Quran
ayat-ayat dan nama-nama Allah, ubudiyatul kaun, tentang pergerakan alam semesta. Mereka adalah hamba dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur kepada nikmat-nikmat yang kita buat kerja untuk hitung nikmat dan sentiasa bersyukur. Itu semua ayat-ayat yang kita sentiasa ada dalam Quran. Afala ta'qilun, afala tubsirun, awalam tarau, awalam yarau. Dok tanya kita semua. Inna fi zalika laayat. Dan hakikat tafakur kepada hakikat hidup kita ni sentiasa bergantung pada Allah. Tafakur pada awakib akhir hidup kita, ayyamillah, hari-hari yang kita akan menempuhi bertemu dengan Allah. Tajuk lepas ni, tajuk yang ke-6, bagi sentiasa jaga iman kita, at-ta'alluq bil masajid. Hati kita sentiasa bergantung, teringat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita baca semula lah. Amal pagi ni nak ambil peluang untuk kita belajar dah. Ayat Quran banyak sekali. Duk cerita, kalau kita duk dengar cerita hari ni, cerita orang Yahudi, cerita Israel, cerita orang beriman, orang mukmin di Palestin, saudara mara kita, kena dianiayai oleh orang Yahudi ni. Dan dalam Quran sebut, kalau tak silap ambal kelima al-Yahud tu 9 kali. Dan semuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dia jumpa dan turunnya berapa ayat menyeru kepada Yahudi ini untuk kembali kepada pangkal jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia berdakwah kaumnya sendiri di Mekah yang menjadi kafir musyrik. Kafir musyrik ni dia percaya pada Allah, kata Tuhan buat dia. Dia mengaku cuma di ibadat dia syirik dengan Allah. Dia ambil patung, sembah lembu, puja binatang, puja tok nenek. Sebab dia panggil lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Waktu kafir musyrik. Satu grup lagi Nabi kita lepas dia berjaya, Allah buka hidayat, katanya tak ramai dalam sirahnya, 100 ataupun 100 lebih ya, 13 tahun duk dakwah di kaum dia di Madinah. Grup pertama ni Tuhan sebut banyak dalam Quran, as-sabiqunal awwalunal muhajirin. Mereka di antara orang-orang yang telah mendahului menerima Islam, dan mereka kena ujian banyak, dan mereka juga sanggup berhijrah mula-mula ke Habasyah. Sanggup pula orang Quraisy nak dibunuh mereka di Habasyah dengan beri tuduhan kepada Raja Habasyah, beri lantaran leparan tuduhan kepada kaum yang hijrah ni, kata uduh ke Nabi Isa dan nak suruh orang yang beragama Nasrani termasuk Raja Habasyah tu pigat dan serah mereka buat hijrah ni kepada dia. Tapi Raja Habasyah tidak ambil tindakan segera sebagai ahli kitab. Dia panggil wakil dan panggil grup yang kata hijrah tu. Di antaranya pak saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sekali Ja'far. Dia baca surah Maryam sampai dia menangis dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali orang yang hijrah pertama ke Habasyah tu dengar berita kata Umar pun dah masuk Islam, mula nak balik ke Mekah semula. Lepas tu hijrah yang keduanya ke Madinah, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu sikit Nabi ke Taif sebelum Isra wal Mi'raj. Nabi sampai di Madinah tahun yang ke-50, tahun yang kita panggil tahun hijrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiringi surah yang turun di Madinah. Tengok dalam ulumul Quran adalah surah Baqarah. Surah Baqarah panjang dah dia. Belum tu tak ada surah hak panjang gitu. Hak turun Makkah surah pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek, cerita banyak pasal
akidah semua. Dan kisah-kisah Nabi dulu. Kisah umat Nabi dengan umat dia. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi alhamdulillah bertemu balik dengan sahabat-sahabat yang berhijrah ke Madinah. Dan telah bertemu semula orang-orang Madinah yang telah beriman sebelum Nabi sampai. Dia panggil Ansar dalam Quran. Dan Nabi, orang Ansar ni telah terima Islam sebelum Nabi sampai lagi, didakwah dan disampaikan oleh para sahabat yang hijrah awal-awal, termasuklah Mus'ab bin Umair, duta Nabi ke Madinah. Dan dia boleh bawa orang Ansar ni bertemu dengan Nabi di Mekah dengan secara senyap-senyap lah, sembunyi, dan buat bai'ah dengan Nabi. Mula-mula 13 orang, Bai'atul Aqabah Ula. Kalau kita di Mekah, kita tempat yang kita duk meletak nama Aqabah situ kali pertama 13 orang ada orang perempuan 2 orang. Dan kali yang kedua itu sebelum Nabi hijrah, 73 orang mari berbai'ah dengan Nabi. Cuba tengah malam, dan semua orang Quraisy tak tahu, sedar-sedarnya kata Nabi ni ada hubungi dengan orang Madinah. Sebab tu dia boleh baca Nabi raid masa malam dia nak bunuh tu. Dia kata tak gilai dah, pergi ke Madinah. Dia pitah jalan kebong pun tak jumpa juga. Sebab Nabi tidak terus ke Madinah malam tu. 3 malam berada di Gua Sur. Dan Gua Sur bukan pihak ke Madinah. Mekah, Madinah, Gua Sur tak belah ni. Sebab tu dia salah abah lah. Tapi cari jumpa juga akhirnya di Gua Sur. Tapi Tuhan jaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala beri jaminan pada Nabi. Dan Nabi menangis malam tu bila nak tinggal kota Mekah. Apa yang abang nak sebut pagi ni dalam cerita Nabi sampai Madinah tu, Nabi jumpakan balik orang Muhajirin dengan Ansar. Orang Muhajirin tadilah as-sabiqunal awwalun al-muhajirin. Wal Ansar orang Madinah yang berasalnya keturunan Aus dan Khazraj. Dan ada yang golongan yang ketiga, mari semaya dengan Nabi juga, tapi orang munafik. Saya sebut dalam surah Baqarah tu, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah. Sampai 13 ayat tu cerita awal surah Baqarah. Sebahagian manusia ada yang mengatakan dia beriman pada Allah dan hari akhirat. Dia tidak berimeh pun Tuhan kata. Dia tipu Allah dan orang beriman. Lepas tu Tuhan pun tak oyak lah siapa nama. Dalam Quran tak cerita. Tapi Nabi boleh baca sifat-sifatnya dan bagi tahu kepada sahabat. Dan di antara sahabat yang Nabi rahsianya, benda tu kepada Huzaifah bin Yaman. Ramai juga sahabat yang beriman ni takut. Tanya Rasulullah, saya ni ada grup munafik? Surah munafik sebagainya. Grup yang keempat dan kelima, grup mana? Grup anak cucu Israel, Bani Israel. Dalam Quran ni banyak sebut. Lepas pada ayat 1 sampai 40, kalau kita perhati surah Baqarah, 5 ayat orang muttaqin, dak sifat orang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pula sebut sikit. Lepas tu minan sebut ayat kafir 2 ya. Innal ladzina kafaru. Lepas tu sebut orang munafik 13 ayat. Lepas tu cerita Nabi Adam, iblis, malaikat. Habis cerita Nabi Adam panggil manusia, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sampai ayat 40 start cerita dah. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Maknanya ada ayat turun pada Nabi kita untuk temu dengan kabilah ataupun anak cucu Bani Israel. Mereka ini masih berpegang dengan agama Nabi Allah Musa.
Dia kata dia adalah orang Yahudi. Dan satu grup lagi dia berpegang dengan agama Nabi Isa, iaitu agama Nasrani dia kata. Dan dua-dua ni Tuhan panggil dia Ahlul Kitab. Ya Ahlul Kitab. Dan mereka ni siapa? Anak cucu Nabi Ibrahim juga. Sebab Nabi disebut dalam Quran, Nabi Ibrahim lahirnya dua orang Nabi besar, iaitu keturunan Hajar. Dari Hajar Ismail di Mekah, dan bercucu, bercicit, berbiak nabinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia Nabi, semulia-mulia makhluk, penghulu segala rasul dan Nabi di Mekah. Sebelah ni Ishaq, Sarah tu pun lepas umur 136 tahun dalam disebut sirah, Siratul Nabawi dan sirah Al-Qisasul Anbiya. Yaqub, Yusuf, lepas tu anak cucu dia Asbat, dan anak cucu Nabi Yaqub dan Yusuf ni adalah Bani Israel. Saya sebut Bani Israel ni pecah dua pula. Fa amanat ta'ifatum min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Ada yang Tuhan laknat dan menjadi kafir, dan Tuhan laknat. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Dan kebanyakan Bani Israel ni Tuhan mulia mereka. Anak cucu Nabi Yaqub. Israel tu bahasa Ibrani, namanya Yaqub lah, dalam Quran sebut. Tapi ada juga lafaz Al-Quran Yaqub wa Israel, ada sebut dalam Quran. Lafaz Israel tu bukan semata-mata, dan banyak dok panggil ya Bani Israel. Dan kita kata boleh kah kita dok maki Israel? Hari ni dia ada. Kita nak marah ke Israel? Kalau pada hakikatnya tak boleh lah, Israel itu nama Nabi. Tapi mungkin yang dok doa tu Israel ni lah, Israel hak baru ni, Israel hak dia letak nama negeri dia ni. Dan mereka ni banyaklah bila Nabi sampai di Madinah ni, banyak dakwaan mereka tak seberimen dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bawa turun hujah atas dasar tak mengaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Kerananya di antaranya apa dakwaan mereka? Allah. Kita Nabi hak mari ni bukan Nabi yang sebut dalam kitab kita Taurat dan Injil. Padahal dalam kitab Taurat dan Injil jelas cerita Nabi, pasal sifat Nabi, keturunan Nabi. Tapi Tuhan sebut dalam Quran kan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Mereka ini bukan tak kenal Nabi kita Muhammad, mereka kenal. Tapi sebahagian mereka tu ahbar war ruhban, dia sengaja susuk benar-benar. Takut orang tahu beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun kena beriman juga dengan Nabi. Tapi dia tak saya beriman. Nah, sebab tu ada berapa kabilah yang ada di Madinah. Kabilah Yahudi di Madinah dan pendirian Yahudi yang berada di Madinah dengan Islam selepas Islam berhijrah, lepas Nabi sampai sana. Dan bukan setakat mauqif dia kerah perut tak saya beriman, dia ada jidalul Yahud ma'an Nabi li isaratil balbalah fil mujtama' Islami. Nak suruh buat kacau belau orang hak beriman dah biar ada ragu tentang kenabian kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya fi sya'ni nubuwwati. Bukan dalam kitab kita tak royak gini ya. Dia susuklah hak sebenarnya. Kemudian Nabi kita mari situ duduk semayang menghadap ke kiblat. Kiblat Baitul Maqdis. Kiblat utama. Lepas dia dakwa,
agama baru ngaya adat kut kita. Surah Baqarah cerita belakang tu. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum. Dari kalangan bodoh-bodoh dari kalangan Yahudi ni, duk paling maya ikut kita juga, dia kata. Dia kata Nabi tiap hari lenggak langit. Dan Tuhan sebut dalam ayat lepas tu, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Cuma paling tentang kota Mekah dan Baitul Maqdis. Dia kata kota Maqdis sebenarnya lebih mulia pada Mekah lagi, dia kata. Sebab di situ tempat lahirnya nabi-nabi. Saya sebut barakna haulahu. Dan nabi semua ada kubur di situ. Nabi Ibrahim, keturunan Ishak semua di situ. Yakub dan nabi-nabi dan sekelilingnya. Di antaranya banyak kalau kita baca dalam ayat Al-Quran dan tafsirnya dari surah Baqarah ni. Tuhan cerita pasal Israel dalam Quran ini ataupun lebih kecil daripada itu, iaitu orang Yahud. Dalam surah Baqarah, surah Maidah, surah Taubah dan surah-surah yang turun di Madinah. Lafaz Yahudi ada banyak dalam surah Ali Imran. Dan mereka ni dakwa lah. Kata Nabi Ibrahim adalah bapa Yahudi sebenarnya. Sebab tu turun ayat Quran. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Wa ma ana minal muslimin. Seolah-olah Nabi Muhammad ni bukan anak cucu Nabi Ibrahim lah. Itu kacau belau dia. Dan lafaz Yahudi disebut dalam Quran ni, pengikut agama ni, dia bawa mari lafaz wal allazina hadu man kana hudan kunu hudan au nasara. Duk panggil orang jugalah dia. Suruh percaya ke pegangan mereka dalam surah An'am, surah apa banyak dalam Quran. Dan lafaz suruh lafaz al-yahud dalam surah Maidah ada tu, cerita ada tu. Nabi kena berdepan dengan demo ni, letih jugalah. Di Mekah tu, pak saudara anak beranak saja, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Nabi teruskan sebab dalam masa di Mekah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dengar cerita nabi-nabi dulu berat lagi. Nabi Nuh berat lagi 950 tahun. Berimanya 80 orang ataupun 40 pasal disebut ni. Nabi Ibrahim berat lagi. Cerita-cerita nabi semua dicerita dah pada nabi. Dalam surah sebelum Nabi nak hijrah. Suratul Qasas cerita habis dah cerita pasal Nabi Musa. Cerita akhir surah Qasas tu Nabi nak hijrah, nangis tengok kota Mekah. Saya tengok ayat akhir suratul Qasas tu apa? Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Tu hak fardu kumul Quran ni. Dia akan hantar balik sini. Sebab tu kisah Nabi Musa banyak kena ranyuk mak dia. Tapi jaminnya tu ada di Tuhan kata inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Mak dia yakin mak Nabi Musa tu tahu dari sungai. Fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kata kalau takut doa agak nyusulah dulu. Nyusul lepas tu tahulah dia dari sungai tu. Inna radduhu ilaik. Dia tahu tidak tahu sajalah, dia kata-kata ke kakak dia, ya maqad li ukhtihi qussi, kata. Tunggu adik tu nak pergi mana? Siapa mana? Itu saya kata nak atas balik. Saya tengok masuk dalam mulut bahaya, masuk dalam istana Fir'aun. Lepas tu duk berjerit pula dalam istana Fir'aun, tak boleh. Wa harramna alaihil maradi'. Tak boleh nak menyusu kan? Orang hak perah, hak nak bunuh badah, hak nak perah badah, balah dia tu. Kira-kira sekali buat putusan nak perah buat anak akak. Tapi hak tu dah dia ada 9,000 dah belum tu katanya. Firaun ni dia mimpi dah. Kata dia api daripada Palestin masuk dalam kata Mesir nyala habis rumah orang Kipti. Hak tak nyala, hak selamatnya rumah Bani Israel. Di Mesir tu ada dua grup lah. Israel, anak cucu Nabi Yusuf di Mesir Melestak situ ada.
Kata Nabi Musa pun beranak di Mesir. Dia di tepi sungai Nil tu. Kemudian Nabi Yusuf apa dia Nabi Musa setelah dia dapat menawan Fir'aun dan Fir'aun mati apa semua tu. Banyaklah disebut dalam Quran surah Baqarah tu, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat tak, iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ingat tak Bani Israel dulu masa di Mesir tu, Bani Israel ni kena bunuh orang lelaki lah, sebab Fir'aun takut. Kata tukar nujung dia kata ada Bani Israel yang nak beranak akan jadi lawan Fir'aun. Jadi arah bunuh semua lelaki. Mengandung lelaki ya bunuh habis. Termasuklah Musa ni nak bunuh juga benarnya. Tapi terlepas hidup umur dia besar, dia pega pula. Kakak dia tadi masuk dalam istana. Sia adik dia berjerit. Dia kata kan, dia kata ke bicadangi, dia tak royak kata hamba ni kakak dah. Fa surat an junubi wa hum la yash'urun. Dia teruk pergi masuk sia, dia kata. Cerah masuk bicadangi. Dia kata hal nadulum faqalat hal nadulukum ala man yakfulu. Boleh hamba cadang. Kami cadangkan untuk hantar kepada orang pera dia. Maknanya mak dia dah pinta royak lah. Mari hamba buat klik ke mak dia. Tengok-tengok Bani Israel bunuh. Tu bijak kakak Nabi Musa tu. Fir'aun bukan hantar gitu. Mengadakan tentera dengan apa semua balik ke mak dia ni dengan penuh. Oh, yakin mak dia. Betul. Lepas tu minta balik lah Fir'aun kata anak dia kata. Anak dia pera, anak dia jumpa. Padahal mak dia tahu anak dia beranak. Bila serujuk ke mak dia, tak nangis lah budak sebab dia tahu mak dia. Itu cerita Bani Israel yang disebut dalam Quran banyak. Suruh ingat kisah tu. Wayastahyu nisa'ahum. Orang puan tak bunuh orang Yahudi, Fir'aun tak bunuh. Dan diselamatkan oleh Nabi Musa kaum Bani Israel semua ni daripada genggaman Fir'aun dan dizalimi oleh Fir'aun. Sebab tu Fir'aun dan tentera dia tergelar habis kan. Tapi perangai Israel ni lepas dia selamat daripada Musa, daripada Fir'aun tu, dia nak balik ke Palestin. Ramai awak dia ni kafir pula jadi. Minta ke Nabi Musa, dia kata nampak orang dah sembah. Dia start dah awak dia dulu sembah lembu. Anak lembu awak dia buat tu. Ijlah. Lepas tu banyak lagi lah yang Nabi Musa kena depan dengan buat Bani Israel ni pula. Banyak lebih Bani Israel. Sebab tu Bani Israel hak kafir, hak lawan Nabi ni pun ada Ashabus Sabt. Kita dengar Ashabus Sabt. Siapa Ashabus Sabt tu? Kalau kita bahas terjemah kat kumpulan grup hari Sabtu. Hak tu hari lari tak usah ingat ikan lah hari Sabtu ni. Tu hari buat dia kata kita tidak ingat hari Sabtu. Kita nak ingat hari Ahad ni kita pergi belak dulu. 3 grup tu baik tu. Pertamanya grup buat jahat tu. Buat larang. Langgar perintah tu. Yang kedua grup mari bakat larang. Yang dia buat tu yang marah. Grup yang tiga buat tak kata gapo. Dia hak ni kena laknat dua tu. Nah, ayat kata lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. Ala lisani apa? Sebab apa? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Sebab dia tak teguh kemungkaran yang dilakukan oleh sesama dia. Bila Tuhan turun nak kena juga kita apa semacam itulah. Nampak orang ada buat maksiat, kita relax ya, kita ahli masjid je. Mari semaya masjid. Semua subuh tak pernah putus, sedekah macam. Tuhan turun bala, terlepas kita jangan niat gitu deh. Tuhan kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takut
Orang beriman kena takut fitnah bala yang Tuhan tak akan timpa pada orang yang zalim saja. Sebab fitnah dalam Quran itu kalau kita belajar makna fitnah ada makna sebelah makna. Fitnah makna syirik, fitnah makna bunuh, fitnah makna ujian. Fitnah makna bala. Bukan fitnah ni, oh mu buat fitnah ke aku. Itu satu makna. Wal fitnatu asaddu minal qatl dalam Quran. Fitnah itu bukan makna ujian. Fitnah itu makna syirik. Lebih besar pada bunuhan lagi. Amo nak kembali pada kisah Yahudi ni. Jadi Yahudi ni dalam Quran ni dia mula masuk bila lagi ni ada di kota Madinah dan di kota ni dia kata waqad akhadha akhbar bima rawaw an dukhul yahud ila Yasrib ayyam Musa lagi. Mula ada di kota di Mekah dan di Madinah. Masa dia hantar tentera. Kemudian dia duduk di bukan di Madinah betul-betul di atrafil Madinah. Wa fi a'alil Hijaz. Atraf ni kalau kita kota baru kat pinggir-pinggir kota baru. Dulu kota baru mana? Sini Kubakhiyah ni. Lunas sini tak? Dulu tak ada bandar pun sini. Hutan je tak? Mungkin jauh-jauh sikit lah kota baru. Kalau Bani Quraizah tu 8 kilo dengan Masjid Nabi. Jauh juga. Boleh kota baru dengan Kubakhiyah. Dan buat dia ni mari ni min Safar Samuel, nama Bani Israel ni hak mula-mula daripada kitab Taurat sebut ada 3 kabilah, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ada lagi 2 bani kecil. Mereka ini duduk di Madinah di atrafiha. Dia duduk min ghairi Bani Israel. Ada penduduk lain bukan Bani Israel. Siapa penduduk lain ni? Butuni minal Arab. Orang Arab ni, hak keturunan Ismail ni Arab lah. Arab banyak juga Arab ni. Arab Yaman, Arab Syam, Arab juga tu. Tak sama tu. Kita tengok Arab hari ni pun berapa Arab? Banyak Arab ni. Kecil Arab sama tak? Tak sama. Arab sama Arab tu. Lahjah slang dia macam Melayu lah. Melayu Kelantan makan, Melayu Ganu makan. Dak dang, dak kabur. Ra tak ada dah dia. Jadi ular dah. Mari Kedah ni ular, tak ada ra juga. Jadi ngak, ada ain bih ambil rah dia deh. Kalau tani berat lagi deh. Makan. Jadi selain dia berat pada kita. Tu Melayu, Arab sama lah. Arab Mesir iza ga nasrullah. Jin jadi ga ya kecil. Qah jadi Hamzah. Mataul ta'e. Muka tak apa. Kita pergi mula-mula mana bulan tak faham orang Arab Mesir kecil. Amiah dia. Kata gapo kecil Arab kita ngaji 10 tahun Arab dulu. Aja satu apa je. Jane siapa dekat tene siapa habis. Tak faham orang Arab kecil. Rupanya selain dia tukar habis dah. Orang Kah jadi ga orang Kah. Anta bagar. Dia kata gapo bagar. Oh, ya maki kita lembu rupanya. Anta baqarah. Rupanya Arab ni gitulah. Yang Yahudi ni duduk di Yasrib dia panggil. Kawasan Madinah tu nama baru je tu Madinatul Munawwarah tu. Nama dia Yasrib. Dan dengan pimpinnya dia lah hingga ada satu kumpulan Arab daripada Aus dengan Khazraj. Duduk situ dan wastaghallu al-khilaf. Ada khilafat. Adalah sisi faham di antara dia dengan Yahudi tu. Biasalah deh. Kita Melayu dengan India pun ada juga kalau tembung sama-sama balah penting. Cuma Rusia tupak dengan Melayu tupak tak balah apa. Okeylah. Kalau pergi pasar petai tu Melayu berjual atas pasar dia juga tak ada balah apa. Orang Melayu Thailand dengan Sia Thailand pun ada tak ada balah juga. Balah ni ada jenis kasar-kasar dia. Dia buat tak kumsa pun tak ada apa. Kita negeri Islam dia. Tak ada balah apa kita. Dia
Fataghallabu alaihim. Masalahnya Yahudi ni dia nak menguasai, nak saitaru al-Madinah, nak cuba kuasa kota Madinah. Di antaranya dia bagi kekuatan Yahudi ni di Madinah ni ada 3 kumpulan besar tadi. Qanuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah ni. Bani Qanuqa ni orang bisa bukan pertanian, kemahiran industri pertanian ni tak sama dia ni. Hak ni kuasa industri, hak ni pertanian. Pertanian ni Yunani juga hak ni ambil produk ni buat jadi bijak orang Yahudi ni. Sebab hari ni lah Yahudi hak buat senjata, buat kilang senjata. Jadi Yahudi hak kontrol pitih dunia. Duit dolar petroleum ke dolar mereka kita guna lah ni. Dolar kita ni. Buat lawan dia sikit jatuh duit kita. Saruh dulu zaman Mahdi kan. Nama apa sama Yahudi juga tu. Hak perancang musuh ada satu buat juga. Nabi orang musuh balah. Itu kerja buat Yahudi. Di zaman Nabi lagi ada dah ni cerita ni. Dia katakan Rasulullah yanzur ila Yahudi Bani Qainuqa ala annahum ashabul kalimah al-ma'rifah bainal Yahud. Bani Qainuqa ni bina yang boleh bicara sikit. Boleh masuk kira. Rasulullah panggil fazarahum fi buyutihim wa fi suqihim, gizarah rumah-rumah, gizarah pasar-pasar buat dia. Nabi siapa? Nabi kira orang pendatang lah Nabi. Tapi aku ayah Nabi di Madinah, keluarga Nabi. Kita baca dalam Zangi tu apa? Kalau dah baca dalam Zangi tu, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad jataza bi akhwalihi Bani Adiyyin min at-Taifati. Dalam janji tu kan. Doa Nabi mak dia mengandung, mak dia mengandung 2 bulan baru Nabi, mak dia pergi ke Madinah, ayah dia pergi Madinah, mati Madinah. Dalam Zangi. Ayat katanya Nabi ni panggillah ya ma'saral Yahud ihzaru minallahi azza wa jal. Ingat sikit awakmu ni Tuhan, jangan buat keras perut lah. Fa innakum araftum anni nabiyyun mursal. Kamu tahu belakang dah aku ni nabi yang diutuskan oleh Allah. Dia kata tajiduna zalika fi kitabikum. Nama aku, sifat aku ada semua dalam kitab kamu. Allah. Dan alakah di antara kabilah-kabilah yang 3 ni pun balas juga awak dia ni. Bukan ada satu kita nampak dalam Quran sebut tu kan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang Kristian pun balas ada 4 mazhab. Yahudi yang ada di Amerika hari ni belagak semalam 500,000 dengan Kristian. Sokong Palestin. Dan dia ugut nak bang benar Yahudi Zionis yang ada di Amerika apa semua. Takut dia lah ni. Jangan main. Kita kata Yahudi sekarang tak ada juga. Yang ni mari kita tengok berita kan. Orang nak marah ke Netanyahu ni banyak juga Yahudi di Israel tu. Dia kata dia sibuk berpolitik semata-mata. Negeri kita hancur sekarang ni, kami nak duduk mana? Netanyahu ni Yahudi Zionis. Siapa gerakan Zionis? Tu ada 15 minit. Kalau dia kita sebut ni nak ayah Madinah dulu ni. Perangai Yahudi Madinah. Dia kata faqad kana hunaka adawatun baina Bani Qainuqa wa baqiyatil Yahud. Sebab dia Qainuqa ni dia berkawan baik dengan kabilah Khazra' tadi. Aus dengan Khazra' dia kata. Dalam Yaumul Bu'as, dia hasut grup Yahudi sana ni, dia hasut suruh balah Aus dengan Khazra'. Pakai beratus tahun dua tu. Sama Arab tu pun. Tapi dia mana akhir beriman masuk beriman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum satu. Aus dengan Khazra' balah jadi saudara. Dan Aus dengan Khazra' boleh satu dengan orang Muhajirin. Ansar saya sebut hak ni. Hak ni pula
Muhajirin. Jadi macam adik-beradik, ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allah berkasih sayang melahirkan satu masyarakat Islam yang ulung, yang dipimpin oleh Nabi, yang turunnya ayat Madinah tu duk panggil ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, duk panggil orang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman jangan terkata udah ke saudara dia, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan balah, jangan maki, jangan mengupak, kebanyak ayat. Jadi satu berkasih sayang. Nah. Dan bila Bani Qainuqa ni masuk sebelah Al-Khazraj, tak puas hatilah Bani Nadir dengan Bani Quraizah ni. Berpecah balah. Dan mereka ini ma'annahum dafa'ul fidyah fidyah an kulli ma waqa'a fi aydihim minal yahud. Fidyah ni apa? Kalaulah apa sakutnya salah undang-undang, dia kena bayar samai, dia bayar samai ke Nabi. Sebab dia duduk di Madinah, Nabi panggil semua tu. Orang Muhajirin, orang Ansar, orang munafik pun mari satu. Orang Yahudi, kita buat satu perlembagaan Madinah. Perlembagaan Madinah. Dia panggil Sahifah Madinah. Dalam tu ada semua tulis jelas. Apa yang kena atas orang Islam, kena juga atas orang Yahudi. Kecuali agama dia sebut jelas-jelas. Dia boleh minum arak. Minumlah rumah dia sudah lah. Jangan ada jual arak. Sebab dalam Islam tu orang dah ayat Quran tak boleh minum arak. Dan orang Islam semua dah cuba dah arak semua tu 3 kali. Tinaklah haram arak tu pun ke. Mana boleh tanya arak ni gimana. Yas'alunaka 'anil khamri. Lepas tu mari semaya mabuk orang bilang pun. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Lepas tu mabuk lagi. Hingga turun ayat ketiga, arak tu najis, arak tu amalan syaitan. Bakak keluar cuah arak. Pecah payah. Kata riwayat kata mabuk habis kucing. Ayat katanya orang Islam, okeylah terima hukum Tuhan. Dan dia kata arak dia boleh. Banyak lagi. Sebab tu banyak yang dia panggil kelimah dia tak puas hati dengan Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dan Nabi dia lah patutnya. Nabi pergi ke Madinah. Maya hendak dia. Nabi tengok dia orang puasa. Hari Asyura dia puasa. Nabi kata, apa orang Yahudi puasa? Dia kata kami ingat kepada Nabi Musa. Dia selamat daripada Fir'aun. Oh nahnu ahaku minkum bi Musa, kata Nabi. Kita lebih berhak lagi pada Yahudi, patut pada kamu wahai Yahudi, untuk nak puasa dan ingatkan Nabi Musa. Puasa awak kita. Puasa juga. Nabi suruh puasa. Dan Nabi suruh puasa jangan tak serupa lah. Sunatnya kata kalau hidup kita depan, Nabi kata aku nak puasa hari 9. Tak serupa Yahudi. Yahudi taruh misal. Cukup yangguk. Kita cukup misal. Taruh yangguk. Jangan bersupa dengan orang Yahudi. Nabi tak suka. Nabi nampak kita tiru dia. Lepas tu Nabi qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Surah Baqarah juga tu. Bergawe duk kata ke Nabi, berat-berat Nabi tengok lengok langit bila Jibril nak turun ni, nak mengadu Tuhan kata kami nampak dah Muhammad. Munduk lengok langit tu. Palinglah muka mu hari ni pada Baitul Masjidil Haram. Lepas sampai kiamat dah deh. Jadi Nabi bukan tak hormat Baitul Maqdis. Nabi di situ dan Nabi semayang di Isra Mi'raj. Nabi menghadap sebagai kiblat pertama. Dan Nabi sayang kepada nabi-nabi semua. Beriman. Musaddiqan lima ma'akum. Nabi kata. Dan kami benar percaya semua Nabi dulu. Dan kami beriman. Cuma awak dia tak saya beriman. Tu masalah buruknya deh. Sebab tu dia jidal banyak. Mekah. Dia kata. Lebih afdal. Dia kata jidal hanasara fi sa'ni Ibrahim. Benar halal atas kami. Halal atasmu juga. Nabi kata tak ada. Benar ni halal kepada kami. Tak pun nak kait kitab akunya. Ya ahli kitab ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari dengar, aku nak dengar, nak baca kitab dalam surah An'am. Apa yang Tuhan haram atasmu dan Tuhan haram atas kami.
Hak mula-mula sekali, alla tusyriku billahi syai'an. Mu jangan syirik dengan Tuhan. Mu syirik tak? Mu syirik. Dari kita mu ada tak larang syirik? Ada juga. Jangan bunuh. Jangan zina. Jangan. Ada lagi tak mu? Ada. Memang apa mu buat? Macam hari ni. Dia dah bunuh orang Islam. Dosa tak dia? Dosa juga. Dan nak perang, ada undang-undang perang dunia. Tapi dia tak ikut pun. Dia nak berlawan askar sama askar lah. Tapi dia pergi bom hospital. Dia pergi bom sebab orang awam. Sebab nak dia orang hantar kereta kebal mereka belakang dia sokong. Tapi tak. Dia kata bukan kita lawan dengan Hamas ni, dia kata. Peluru biji dia kena kereta kebal dia tu. Patutnya tak hancur-hancur, dia kata. Kan Nabi Musa dengan Harun tak mari dah, dia kata. Tolong kita, dia kata. Memang betul janji-janji Nabi. Sebab tu ramai bekas-bekas jeneral-jeneral dia hak jadi mata gelap dia tulis surat banyak. Nak hancur dah nak Israel kita ni, dia kata. Kau siapa dah masa Nabi kata kita ni kena bunuh ni. Ramai. Jadi itu Yahudi sekarang dah. Sebab tu turun ayat Quran gambarkan pendirian Yahudi dengan di masyarakat Madinah. Ada sebab yang Nabi kena cuci kota Madinah daripada Yahudi. Bani Qainuqa dia janji semua dalam perlembagaan. Tapi tak betul. Kita rakyat Madinah, kita patuh undang-undang Madinah. Ada apa musuh mari kita kena sama-sama pertahan. Jangan kerja sama dengan musuh. Tapi dia mula-mula buat kerja sama dengan musuh. Dia hasud orang-orang musyrik Mekah. Di antaranya ayat Quran banyak mari Nabi dakwah, tapi bukan sedikit pun di kalangan mereka yang mauqif ni ada dalam satu tajuk dan buku ni. Mauqif pendirian Yahudi dengan Islam lepas Nabi hijrah. Ahbarul Yahud. Untuk guru dia lah kita sebut qad tahaddatsu an nabiy yub'atsu fihi al-jazirah fil jazirah Arabiyah. Tok guru dia dak sebut habis dah kitabnya, sifatnya dalam kitab-kitab dan kenabian mereka. Disebut setengah daripada apa yang diteru oleh Allah pada kita. Dia kata untuk kita kembali kepada Islam dengan rahmatnya dan hidayahnya. Kita pernah dengar apa yang disebut oleh Rijalul Yahud. Bimai ramah. Bimai Tok guru dia hak tu dia nak marah. Dia ni masuk Islam pula Tok guru kita ni. Waktu Badri hari ni kan, kalau bila masuk Islam takut dia. Dia dah habis hak jahat dia tu. Salman Farisi, kenal Salman Farisi, hak Soho perang Ahzab tu, hak gali parit tu. Dia kalau baca sejarah dia panjang ni. Mak dia, ayah dia dulu wasani. Lepas tu belajar kitab Injil dengan Padri Injil. Lepas tu jumpa Nabi Muhammad, belajar kitab Taurat. Lama-lama tanya Padri tu pun dia boleh beza. Padri hak ni royak sungguh, hak ni nipu, hak ni yang nak hak sungguh ni. Dia pergi Madinah. Dia katanya nak jumpa dengan Nabi yang dibangkit, nak sempat jadi umat Nabi Muhammad. Jadi dia nak masuk Islam. Kita kena jual demo tengah jalan. Dia tupai peniaga. Dan sampai sana Yahudi jual dia jadi koli. Bawa pergi dengan banyak natai dia, kambing apa dia. Jual demo sampai ke dia jadi tahu ni. Dia jual jadi koli Yahudi di Madinah. Tapi tak apa dia. Demi mencari kebenaran. Sebab tu dia jadi koli Yahudi lama di Madinah tu. Kena jadi naik pokok tamak. Tapi dengar berita Nabi dah sampai di Madinah. Dia duduk atas pokok tamak tu, darah habis turun dia. Dan Yahudi apa mengeluar? Dia kata aku nak pergi. Dia ambil buah tamak. Dia ingat kata dalam kitab dia sebut Nabi yang dibangkit akhir ni adalah mulia ni, sifatnya sekian. Bila satu je dia nak perhati, satu tak terima hadiah. Tak terima sedekah. Dia bawa tamak pergi, Rasulullah tak ambil. Bila kali kedua dia bagi hadiah, Nabi ambil. Dia dah kata. Saya nak tengok sini. Ada tanda khatamun nubuwah. Dia boleh tengok dia juga. Tu dia peluk Nabi, dia beriman. Dan menjadi orang Ansar kata, Salman minna.
masa kali parit tu kan. Mungkin dia yang cadang parit tu. Ya orang Parsi tu. Orang Ansar kata, Salman minna, Salman orang Ansar. Hak ni Salman minna Muhajirin. Oh balah. Mungkin dia orang Muhajirin, betul lah. Tapi bukan Muhajirin Mekah. Berebut tu Salman tu mungkin debel kan. Nabi kata Salman minna, daripada aku dia kata. Tu hebatnya. Di antaranya dia panjang cerita dia ni dia. Bila sabar sudah ayat Quran kita pasal Nabi, falamma ja'ahum ma arafu bihi arafu kafaru bih. Tak percaya. Dalam surah Nabi Isa percaya kita wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum mubasysyiran wa rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dia tak mengaku, dia kata Nabi ni sihir. Itu ayat dalam kitab Quran pun sebut dakwaan mereka. Nah, kita buti 7 suku dah, boleh. Kalau tak pergi buti buku berapa? Ustaz mak mari duk kacang majlis dia mula-mula. Tak payah mari dah apa ni. Jadi ada timbul dendam di antara sebab Yahudi ni dendam. Dia kata ghaizan wa haqdan al-Islam. Sebab apa? Sebab dukhulu ba'da ahbaril Yahud wa ulama'uhum fil Islam. Abdullah bin Salam, ramai pederi-pederi dia tu masuk Islam. Mari dendai lah. Sebab tu dia bukan tak tahu benar Dia Bagyam. Bagyam ni dia kata patutnya Nabi ni Muhammad ni mari daripada keturunan Bani Israel, bukan mari sebelah Arab ni. Dia kata apa mari sebelah Ismail. Sebab tu dia dakwa balik. Dia kata Ibrahim tu bapak Yahudi. Dia kata. Saya tengok ayat Quran tu. Maka na Ibrahim Yahudiyan. Tadi ayat yang mau baca. Nah. Lepas tu hidup harian dia buat dia. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tadi ayat Quran atau email dia baca tadi. Suratul Nisa tadi tu. Ada cerita kait tu dengan orang Yahudi tu. Nah. Yastaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu sabil tu. Dia sehari-hari nak pisah Nabi orang balah. Balah sama Islam. Sebab tu Nabi turun panggil orang Ansar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wahai ahli Khazraj, kamu dulu perang beratus tahun, tapi sekarang kita boleh bersatu dan Tuhan lembutkan hati-hati kita semua. Kalau Nabi kata kalau anfaqta ma fil ardi jami'a, kita nak bayar sejuta nak suruh orang baik kita boleh? Tak boleh. Ma allafta baina qulubihim, Tuhan kata tak boleh. Bukan dengan duit. Kita nak risuah Tuan Haji Nasir, dia jadi mandahri. Tuan Haji jemput amal sama dah. Amal nak bayar RM1, RM200. Bukan boleh risuah gitu kalau kita. Tak boleh. Dengan nak suruh baik orang dengan kita. Tak boleh. Islam ni dia tidak makan risuah. Sebab tu wala tujadilu, Tuhan mari ajar Nabi kita supaya berdepan dengan orang Yahudi dengan secara mujadalah billatihi ahsan. Panggil ya maksud tu ayat Quran pun ya ahli kitab, ya Bani Israel. Tapi Nabi akhir-akhir royak jugalah dia. Dalam suratul Maidah tu la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. Saya kata menjumpa, pasti jumpa Muhammad. Justru yang paling kuat menentang orang beriman, iaitu namanya Yahudi dan orang musyrikin Mekah. Dan dia belum satu dua tu. Perang Ahzab dia pakak tu.
perang Uhud ada dah kain nukak lagi pakat. Tapi Nabi sedar kata perang Ahzab ni kerana Yahudi Bani Quraizah dah berjanji dengan Quraisy nak buka benteng sebelah dia, nak suruh orang Quraisy masuk puluh-puluh ribu tentera kuasa kota Madinah. Tapi lepas tu lepas perang Ahzab tak perang pun tu hatta tentera angin apa semua sekali dia. Hatta Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam dalam surah Ahzab tu. Akhir sekali mana jadi? Akhir sekali Tuhan Nabi kata kepada sahabat, kita tak usah semaya asar Zuhur hari ni, kita semaya Zuhur dan asar di Bani Quraizah. Itu dia kena halau, bukan halau lah, lari terus dia. Dia tahu dia khianat. Dan ada seorang orang Islam, orang yang masa tu dia jadi tali baluk. Nabi tahu masa Nabi nak pergi ambil, nak bayar, orang nak bayar, dia kata nak bayar fidyah. Apa-apa Nabi pergi. Tapi dia pakat ada orang yang nak tell Nabi. Bakong katok batu. Tapi Nabi tahulah diberi rojak. Dan Nabi balik tu, panggil dia orang tu, orang tali baluk tu. Dia mula tak ngaku, tapi Nabi dia ngaku. Tapi nak ngaku nak kena. Nabi ikat di tiang masjid. Ikat di tiang masjid kata Ibnu Abbas. Dia kata dia taubat dah. Nabi kata tak bersih. Kenapa orang Islam mengaku tengok belakang mungkin kena ikat. Dan akhir sekali minhum adalah ayat Quran ceritanya. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim. Cerita ayat tu pada orang Islam. Sebab tu banyak dalam Quran surah Baqarah pun baik, suratul Nisa, suratul Maidah. Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Mari seru dengan molek. Tapi dia yang khianat. Akhir sekali dia lari. Dan harta rapasan yang di Islam boleh tawan balik. Tempat duduk dia Bani Quraizah tu, fight dia panggil. Fight ni harta perang. Yang kita pergi perang, tak ada nak perang, dia lari je. Jadi tak nak kena perang lah. Kampung dia, kebun tamar dia, tu highway, orang jadi orang Islam lah. Tak lain pada ghanimah. Ghanimah ni kita perang dulu. Perang-perang macam hari ni kata kebar dia lari. Kata kebar tu hak dia tinggal tu ghanimah lah. Peluru-peluru tak netuk lagi tu. Apa jatuh ada tubuh dia hak tu ghanimah. Adapun fight ni kita pergi masuk kampung dia lari pindah. Dan harta tu tengok ayat Quran suratul Hasyr tu. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Itu ayat-ayat panjang dalam surah. Tak ada nak sapa kita Zionis lah. Tapi kita sebut semula Zionis ni satu gerakan Yahudi. Selepas dia tak ada negeri nak duduk di mana Jerman kena bunuh, dijahat dia ni oleh Hitler apa semua. Dia pakat buat orang lagi di kupur di bukit kat Palestin tu, nama Zayun. Kata kita lagu mana pernah kulit ke Israel juga. Buat negeri. Dan kita tak nama negeri kita ni Israel. Tu letak janwe negeri Israel. Pasti ni nak masuk kan? Dia bawa hadiah banyak pergi jumpa dengan khalifah. Nak beli bumi tanah Palestin tu untuk nak balik benda orang Yahudi yang dia kumpul. Jadi Sultan Abdul Hamid masa tu tak boleh terima. Lepas tu dia berjatuh. Khalifah Islam yang start 1488 tu. Dan tahun tu berlaku perang dunia. Dan dia rancang. Dia janji dengan Inggeris. Kalau menang kita nak balik ke Palestin, bagi bumi Palestin kami. Dengan janji Balfour. Atau orang Hamas dia kata, mu boleh masuk kota Palestin dengan mu janji dengan Balfour hari ni. Tapi mu akan keluar daripada kota Mesir ni, kota Palestin ni, Baitul Maqdis ni dengan janji Allah, kami yakin. Walaupun kami mati syahid. Faqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilun fayuqtal aw yaghlib. Mati ke dia dapat syahid. Hak tak mati lagi terus juang. Hak pernah berata batu zaman dulu. Dak lawan dengar dah. Rafah dulu. Sekarang ni berumur berapa dah umur dia mana? 21, 24, 25. Dia mana jadi tentera Qassam? Berebut nak mati syahid. Dan mereka ni daftar tapi bukan semua terima. Nak syahid dia kena ingat Quran. Kena cek tu email dulu. Dia ni mari subuh ke tak ni? 4 bulan dia tengok tak pernah sembahyang subuh. Oh, tak boleh jadi tentera Qassam. Nak baca Quran 7 hari.
Kena ingat hadis-hadis dan kena niatnya untuk fisabilillah kerana Allah, bukan kerana gaji. Mana ada gaji? Berat nak jadi tentera kosong hati. Tentera Malaysia tak boleh. Kenapa sih? Harta duit, harta doa, cukup dah kita. Dan harta bantuan baru boleh masuk kemarin dah. Bantuan yang Perdana Menteri kita bicara dengan Mesir itu. Boleh buka kemarin 2 trailer, 7 trailer pada NGO Mesir, NGO Malaysia masuk ke pintu Rafah. Itu pun bukan senjata. Boleh harta bubak, minyak, apa ni semua. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa kunut kita, dalam doa semaya kita. Allah akan tunjuk janji Allah pada kita seperti mana Allah janji pada nabi-nabi sebelumnya akan menang di atas orang-orang yang kafir yang zalim ini. Dan janji nabinya tak berlaku kiamat kecuali Yahudi akan berkumpul. Dan kita tengok hari ni baloh. Amo suka tengok berita Thailand. Orang dia ada 30,000 duduk di Israel, duduk kerja pakai boroh. Kerja pertanian, kerja. Tapi ramai kena tahu di Hamas. Bila Hamas janji pun lepas, ramai hak kena lepas ni puji Hamas. Lepas tu kemarin ada geruk kerajaan Thailand nak balik lah. Siapa nak balik, daftar balik. 18,000 hak daftar nak balik. Tapi bila kerajaan nak ambil, ada juga yang kena tipu di Yahudi. Bila dia nak sapa ni, majikan ni pergi jual ke majikan ni. Dia kata gaji kita akan naik 3 kali ganda. Kalau 4,000 naik 12,000. Bulan depan tak bayar. Hak bulan lepas tak bayar lagi. Lepas tu bila janji, dia kata, ya letak mana kita? Dia tak kawasan depan tu. Lepas kalau mati, tak bayar dah kita memang tu rupanya. Jadi, yang kena tipu pun banyak juga. Yahudi ni kata, ni orang sial ni, orang kafir. Dia kata, boleh percaya ke orang Yahudi Zionis ni kata. Hak nak tipu kita. Tu ramai pemberita dia lalu. Tapi hak saka mereka tu tak saka mereka lah. Kita pun ramai lagi duduk pro deh. Tetapi secara keseluruhannya Malaysia ni doa untuk Palestin dan kemanusiaannya dan Islamnya deh. Nabi janji, kita yakin kemenangan itu berada di pihak Ya Khaybar. Tu Bani Nadir ni dalam perang Khaybar. Tentera Muhammad saufa ya'ud. Dia dengar kelimah tu, kali dia baca sejarah takut tu. Orang Yahudi takut jadi kena hambak tu baik macam di Madinah dulu. Sebab dia yang kacau, dia yang buat khianat dulu. Wallahu a'lam. Allahumma hdina wa hdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.